Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pagi ni kita akan buat sambungan lab. Sambungan iaitu lab 4. Okey, lab 4 untuk subjek DEP 383 Telecommunication Network. Okey, yang bertajuk Voice over Internet Protocol. Okey. So, kamu kena hasilkan video dan juga kena hasilkan siapkan lab untuk task A dan task B. So, untuk task A, kita akan menggunakan application, menggunakan telefon. Task B, kita akan menggunakan packet tracer dan juga akan buat simulation, So, kita tengok sikit apa yang dimasukkan dengan Voice over Internet Protocol ataupun VoIP. VoIP ni adalah great technology that allow you to make and receive telephone call over the internet and has been in the mainstream now for going on 9 years. Maksudnya VoIP ni dah lama dah lah, dah ada lebih kurang 9 tahun. So, dia adalah teknologi barulah. Kita akan buat calling telefon menggunakan data phone untuk nak call tanpa perlukan telefon calling berbayar lah, ataupun calling berbayar. Sebelum ni kita guna calling berbayar. So, sekarang ni kita hanya menggunakan data, dan daripada data tadi kita akan buat call, boleh cakap di antara satu sama lain yang berada di tempat yang berbeza. Part A, VoIP via application, di mana kamu perlu menginstall satu aplikasi dalam Android phone. Kalau Android phone boleh install IP call. So, IP call lagi dia akan membenarkan kamu membuat call di antara person A kepada person B. Objektif yang kita nak tengok hari ini adalah setting up a conversation using VoIP. Next, differentiate between conversation telephony and VoIP telephone. So, apa saja yang ni yang perlu, apa saja berlaku akan dimasukkan dalam record lab ni. So, kita tengok prosedur dia, apa yang perlu kamu buat selepas install IP call ni. So, perlu tengoklah apa-apa ni prosedur step by step ni semua, dan masukkan detail-detail semua di dalam kolom ni. Untuk part B, kita akan buat IP phone configuration using packet tracer. So, kita akan apa yang video saya nak tunjuk hari ni, saya akan tunjuk video mengenai packet tracer. Yang untuk task A, saya tak dapat tunjuk sebab dia menggunakan IP call. So ni mohon kamu siapkan sendiri yang ni. Dan yang ni untuk part B. Sambung. Kita tengok objektif dia, configure internet protocol ataupun kita panggil dia IP using packet tracer. Understand the basic VoIP architecture. So, ada yang pertama kena configure internet protocol menggunakan packet tracer. Yang kedua, kena faham macam mana architecture voice call tadi berlaku dalam simulation. Prosedur yang pertama, launch Cisco packet tracer. Next, lepas dah launch packet tracer, pastikan construct a network that consists of the following device as in figure 4.5. Kita tengok packet tracer. Pergi pada packet tracer. Pada packet tracer, kita nak construct satu simulation network yang baru. Dia memerlukan one router, one switches dan 3 IP phone. Pergi pada router. Cari router sama macam number yang dia bagi tu, 2811. Ambil router. Next, pergi pada switches. Tap switches. 295024. Yang ni drag masuk. Next, dia nak 3 IP phone. Pergi pada end device. Ambil yang perkataan tulis IP phone. Ambil 3. 1 2 3. Ada 3 IP phone. IP phone saya ni nama 345. So, kalau kamu ambil yang baru, so IP phone kamu akan jadi 012 lah. So, tak apa, kita padam kenapa dia boleh jadi macam ni. Ada tag yang tak tutup tadi. Tak apa. Kamu boleh rename je kat sini. IP0, IP1, IP2. Ada 3 IP phone. So, apa yang perlu kita buat? Kita nak buat connection. Bila nak buat connection, kena connect dengan kabel lah. So, pergi pada tab kabel. So, seperti mana yang saya dah terangkan dulu,
device daripada router kepada switches adalah device yang berbeza. Bila device yang berbeza, kita kena gunakan straight through cable. Okey. Daripada straight through cable, ambil fast internet. Bukan konsol ya, ambil fast internet. Okey, connect pada switches. Sama juga ambil fast internet yang atas sekali. Fast internet ni kalau tengok, dia ada 24 port. Okey. Switcher ada 24 port. Kita ambil port yang mula-mula sekali. Okey, connect. Net daripada switches kepada IP phone pun sama. Kita perlu ambil straight through cable. Okey, daripada straight through cable ambil switch. Okey, connect pada port yang kedua. Ini pula sama. Switch dan port yang ketiga. Di sini pada port yang keempat. Okey. So, sampai kat sini, so masih nyalaan dia merah. So, kita nak tengok nyalaan dulu, connection dulu. Okey, kita nak tengok connection tu macam mana nak hijaukan dia. Pada lab sheet, terus next pergi pada step yang ke-8. Okey, connect the power supply of all the phone. Okey, step yang ke-8. Okey, macam mana nak connect power supply tu? Klik IP phone, choose physical tab. Okey, pada IP phone, okey, klik pada IP phone, pergi pada physical tab. Okey, pada physical tab ni drag the power connector to the power port. Okey, ni power connector, drag pada power port. Okey, dia macam ni lah. So, ni pada IP phone 0. So, bila dah connect macam ni, pangkah je. Okey, next buat pada IP phone yang kedua pula. Daripada power connector, connect pada power port. Okey, sama. Ni pun sama. Power connector, connect pada power port. Okey, jadi macam ni. Okey. So, benda ni sama dia tunjuk pada lab sheet pada figure yang step ke-8, figure 4.6. Okey. So, pada sini, kalau kamu tengok balik, ketiga-tiga IP phone tadi sepatutnya akan menyala hijau lah. So, ni akan perlahan-lahan menyala hijau lah. So, IP phone 0 dah menyala hijau. Kita tunggu yang 1 akan menyala hijau. Next, yang IP phone 2 pun akan menyala hijau. Kenapa dia dah menyala hijau? Kita dah on kan dia punya port. Okey, sekarang pergi back balik pada step yang ketiga. Okey, pada step yang ketiga, dia suruh perform configuration for router. Okey. So, bila disebut router, kita kena klik pada router lah. So, pada router, kita nak type coding ni. Coding yang type ni, kataan router ni tak perlu type coding. Okey, coding yang selepas hashtag ni. Okey. Coding ni akan tersusun sama macam ni. Kalau dia tak tersusun macam ni, maksudnya dia ada error lah di antara line 1 dengan line 2 ni. So, pergi pada router. Okey. Nak ambil kat mana coding tu, pergi pada tab CLI. Okay, pada tab CLI ni, besarkan. Okey, dia tanya continue with configuration dialog. No. Okey, no. Okey, press return to get start. Okey, kamu klik enter je. Berapa kali kamu klik, dia akan naik perkataan router tu. So, pergi pada coding yang kita nak tadi, iaitu coding yang pada step yang ketiga. Okey, initialize. Type sama macam dia. Kalau ada perkataan huruf besar, letak huruf besar. Kalau huruf kecil, letak huruf kecil. Kalau spacing, letak spacing. Kita ada sensitive case kalau kita buat command. Kalau tak rujuk sama macam coding yang betul, dia tak akan jadi error. Okey. Okey. Contoh error, maksudnya dia kena type EN. Saya type AN. So, bila type AN, dia akan sebut error lah. Dia akan sebut lain pada tu. So, tak boleh. So, kena letak EN lah. Enter. Okey. Okay, lambat sangat ni loading. Okay, loading tak apa. Kita tutup je. Ambil balik yang baru. Okay. Okay. So, sambung balik yang tadi. Masukkan coding. Okay. Initialize. Configure terminal. Okay. Lepas tu. Interface fast internet 0/0. Okay, 0 bukan kosong. IP address 192.168.1.1. Letak subnet mask. Sama macam itu. Kalau subnet mask kelas C, letakkan subnet mask kelas C. Okay, no shut. Then exit. Okay, tak ada apa-apa error. Okay.
So, pergi pada step yang keempat pula. Okey, pada step yang keempat, dia cakap configure DHCP in router. So, masih sama kita configure DHCP di dalam router. So, kita buat sambungan sajalah daripada sini. Kita nak configure DHCP pula. So, nak buat spacing banyak kali pun tak apa. Mungkin nak jarakkan. Okey, IP DHCP full voice. Network 192.168.1.1.0 Okey, untuk DHCP 255.0. Okey, default router 192.168.1.1. Option 150 IP 192.168.1.1. Exit. Okey. Okey, dah siap untuk yang step yang keempat. So, tengok yang step yang kelima. Configure telephony service in router. So, masih lagi configure dalam router. Kali ni kita nak configure telefon punya services. Okey. Okey, pergi pada yang tadi juga. Okey, sambung je. Telephony service maksimum dan nombor 3 maksimum. Earphone ada 3. Earphone kita ada 3. Okey, letakkan IP. Okey, ini IP address kena letak. Address 168.1.1 port 2000. Next, exit. Okey. So, dah siap, tak ada error. So, tengok pada next step. Okey, step 4, step 5. Step 5 dah. Okey, step 6, step go to switches. Okey, sekarang kita nak configure pada switches pula. So, kalau nak memudahkan kamu tengok ada lagi tak configuration untuk router. Kalau ada, habiskan configuration untuk router dulu. Last kali kita buat untuk switches. Okey, step yang ketujuh. Okey, back to the router, configure directory number for IP phone, which auto assign telephony service. Okey. So, step yang kelima, kita nak configure router, nak configure directory number untuk setiap number phone untuk auto assign. So, kita masih buat dalam router. So, kita ambil step yang ketujuh ni, kita buat dulu. Step yang ketujuh, telephony service auto assign 1, 2, 3 extension earphone dial number 1 number. Okey, masukkan number phone. Okey, contohnya 111. Exit. Next, earphone. Dial number 2. Number 2222. Okey, exit. Next, earphone. Dial number 3. Number 3. Next, exit. Okey, tak ada apa-apa error. So, siap configuration untuk step yang ketujuh. Masukkan nombor telefon. Okey. Okey. Kita pergi pada packet tracer. Okey, semua packet tracer dah hijau dah. Sebab kita dah configure untuk router. Okey, untuk phone pun dah configure. So, untuk switches pula. Okey, untuk switches, pergi kepada step nombor 6. Okey. Step nombor 6, line 1, line 2, line 3 ni. Okey, line 3 ni ada error sikit. So, line 3 ni sepatutnya digantikan dengan interface
range FA 0/1-24. Okey, ni untuk line yang ketiga. Step 6, line 3. Okey, gantikan dengan yang ni. Okey, pergi kepada switcher, sama juga pergi pada CLI. Okey, enter. Okey, masukkan dalam switcher, initialize, configure terminal, interface, range FA 0/1-24, switchboard mode access. Sorry, S terlebih pula, dia akan jadi error. So kalau nak tengok error macam mana, dia akan type invalid input ni. So maksud dia error lah. Okay, kena type sama macam dalam light sheet tu. Voice VLAN 1. Okay, dah siap. So dah siap semua configuration sampai step yang ketujuh. Next, pergi kepada prosedur yang ke-9. Okay. ke-9. Now make a phone call from phone 1 by the following procedure. Click IP phone 1. Goes GUI tab. You should notice that the line number appear at the upper right corner of the screen. Okay, nombor telefon yang kita buat 111, 222, 333 tadi, sepatutnya ada kat sini. Okay, kita tengok balik, rujuk balik, betul ke tak ada. Okay, pergi kepada GUI. Okay, so nombor telefon tadi ada. Okay, tengok iPhone 0, nombor telefon dia 3333. Okay, yang ni iPhone 1, nombor phone dia 1111. Dan iPhone 2, nombor phone dia 2222. Okay. So dia kata pick up the phone and make a call to another phone. Okay, next write the observation. Okay. Okay, pada iPhone 1, okay, ni iPhone 1. Okay, kamu pick up the phone. Okay, pick up the phone. Make a caller. So boleh telefon number 2222 ataupun 3333. So kalau rujuk pada aktiviti, yang pertama tu table 4.3. Okay, table 4.3 ni. Okay, phone 1 call to phone 3. Okay, so kita buat calling. Okay, so kita ada phone 1. Okay, phone 1. Mana phone 1 kamu? Okay, kita ada phone 0, 1 dengan 2. So saya nak buat calling daripada phone 1 kepada phone 2 lah. Okay, phone 1. Okay, kena ingat nombor phone tu apa tadi? 2222. So pergi pada phone 1, call phone 2. 2222. Okay, macam dah type yang ni, pergi pada gagang. Okay, gagang dia akan jadi macam ni. So klik pada telefon phone 2 ni. Okay, secara automatik kamu akan dapat, kalau ada voice akan dengar. So dia akan nampak ringing. The phone is ringing. Okay, dia akan tulis the phone is ringing. So nampak nyalaan merah ni berkelip-kelip. So angkat phone. Bila angkat phone, dia akan tulis connected. So ini adalah observation kamu untuk aktiviti yang kena buat. So buat aktiviti yang dibagi tu dan juga observation dia connected lah. Okay, letak balik gagang. Okay, bila dah letak ke gagang, dia akan tulis the line is disconnected. Okay, dekat sini the line is disconnected. Okay, tutup. Okay, contohnya kamu nak try pula. Okay, daripada phone 0, 3333 nak calling phone 1. Okay, calling. Klik. Okay, di sekarang ni adalah ring out. Okay, dia call phone yang phone 1 kan. Okay, tengok pada phone 1, dia akan ada isyarat ringing. The phone is ringing. Okay, angkat phone. Bila angkat phone, sama macam tadi, connected, dia akan tulis from 3333 ni. Okay, kalau dah tak nak dah, so letak balik. Okay, bangka. Okay, ni dah siap dah. Salah satu voice over internet protocol, di mana kamu boleh call menggunakan
IP address. IP address kita dah setting macam tadi. Okay, next kita tengok step yang ke-10. So, observation tadi, ceritakan kat sini apa yang berlaku. Okay. After having done all the step above, observe item in the table 4.4. Okay, ni table 4.4. So, kamu kena masukkan data observation kamu, lengkapkan table 4.4 ni. Okay. For all phone switches and router by moving the cursor to the device for a few seconds until the information box appear. Okay, pergi pada semua ni. Okay, simulation. Dia kata letak cursor dekat device beberapa second sampailah kita akan dapat maklumat yang kita nak lengkapkan dalam table tadi. So, tengok pada result dalam table tadi, kita nak ada IP address. So, ada kat situ. MAC address pun ada di sebelah IP. Gateway number pun ada. Okay, gateway number pun ada. Line number pun ada. So, masukkan keempat-empat item ni di dalam table ni. Okay. Lepas tu, print screen satulah macam ni. Setiap ni mesti ada print screen dia sebagai bukti. So, lepas pada situ dah siap kita punya lab 4. Di mana kita buat satu VoIP menggunakan packet tracer simulation. So, pada conclusion, kamu cerita nanti apa yang berlaku. Mungkin berlaku masalah coding ataupun error. Di mana kamu perlu pastikan setiap sensitive key ataupun item ataupun number huruf yang kamu type tu mesti sama. Aku cerita kat sini. Kalau number tu berbeza, huruf kecil tukar huruf besar, dash tak letak, spacing tak letak, akan jadi error. So, catatkan kat sini. Ataupun mungkin observation kamu, ada lagi masa kamu buat calling, dia tak connected. So, kenapa berlaku macam ni? Mungkin ada error dekat phone number. Kamu letak dalam coding tadi. Okay, contohnya dalam coding tadi, kita dah letakkan phone number. Okay, assign number. Okay, macam saya assign number ni 111. Kedua-dua. Tapi kamu dah calling kepada number selain daripada dari sini. Bila selain daripada sini akan jadi error. So, masukkan semua tu dekat conclusion. Okay, itu saja untuk lab 4 kita. Untuk lab, untuk prosedur task A, so pastikan kamu buat juga dan juga ada video. Kalau boleh buat juga video. Okay, video separuh lah cara macam mana nak install ni ataupun macam mana nak connect IP address. So, mesti ada juga video. So, sampai di sini saja saya rasa untuk lab 4. Terima kasih dan jumpa lagi. Selamat menghasilkan lab ni supaya betul semua. Okay, kita akan remark dengan betul semua. Kalau betul semua, kita akan dapat full mark. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat sejahtera.